Program Motivasi Kecemerlangan SPM 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua yang sudi bersama-sama kami pada malam ini, terutama kepada anak-anak didik calon SPM 2020 di mana kita bersiaran secara langsung melalui FB Live untuk slot Motivasi Kecemerlangan SPM 2020. Untuk makluman semua anak-anak didik, program pada malam ini adalah anjuran bersama Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan Negeri Perak dengan kerjasama dari Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Sektor Pembangunan Murid Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak dan juga Yayasan Pendidikan Mara. Baiklah, sebelum itu, bab kata orang tak kenal maka tak cinta kan. Jadi, cikgu perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Cikgu Haliza binti Awi, Guru Bimbingan dan Kaunseling dari Sekolah Kebangsaan Konvent Teluk Intan, moderator untuk slot pada malam ini. Jadi, tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini iaitu perit dan sakit itu kejayaan. Jadi, apakah perit dan sakit itu kejayaan anak-anak didik? Jadi bagi merungkai dan juga mentafsirkan topik ini pastinya bukan kaling-kaling ya. Perkataan kaling-kaling kan sekarang anak-anak muda gunakan kan. Jadi perkataan ini yang orang kata hebat. Jadi bukan kaling-kaling, panel jemputan yang kami undang khas untuk calon-calon SPM bagi tahun 2020. Jadi rasa berdebar-debar tak anak-anak didik? Nak lihat secara langsung ni panel kita, tapi sebentar nanti ya, sebab cikgu akan perkenalkan dahulu beliau dengan biodata beliau dahulu. Okey, mohon kepada semua yang sedang menyaksikan slot ini, war-warkanlah link kita ni kepada kawan-kawan, saudara mara, ya, supaya kita dapat berkongsi ilmu seiring menambah himpunan pahala dalam majlis ilmu seperti ini, insya-Allah. Jadi jangan lupalah call kawan-kawan di luar sana tu, marilah kita tengok slot yang hebat malam ini insya-Allah dengan panel yang begitu hebat pada malam ini insya-Allah. Baiklah, panel jemputan kita sebenarnya pada malam ini ingin diperkenalkan iaitu Encik Kamal bin Abdul Rahman, penolong PPD Hal Ehwal Murid dari Sektor Pembangunan Murid dari Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Dan sebelum itu, cikgu bacakan sedikitlah biodata Encik Kamal ni agar anak-anak didik semua dan juga penonton-penonton pada malam ni boleh mengenali beliau dengan lebih jelas lagi. Okey. Cik Kamal ni sebenarnya ada seorang isteri ya, permaisuri di hatinya yang bernama Puan Maslina binti Ahmad, dan beliau mempunyai tiga orang cahaya mata, dan jawatan sekarang adalah sebagai penolong PBD Hal Ehwal Murid di Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Dan sebelum ni sebenarnya beliau telah lama bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak dan kemudian melanjutkan pelajaran ya, tak silap saya untuk buat master dalam bidang pendidikan pencegahan dadah. Okey, dan kemudian beliau bertugas di sekolah menengah dan sekarang ni kembali semula ke Pejabat Pendidikan Daerah Hilir Perak. Okey, jadi pencapaian ya yang Encik Kamal telah capai sepanjang perkhidmatannya sebagai seorang guru sebelum ini, yang paling hebat pada tahun 2019
iaitu Johan Negeri Perak bagi laluan PPDA di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Manik. Maksudnya sebelum beliau ke PPD, beliau mengajar di SMK Sungai Manik dan beliau telah menubuhkan satu laluan PPDA ya, dengan reka cipta yang begitu indah sekali sehingga telah dinobatkan sebagai Johan Negeri Perak pada tahun 2019. Baik, seterusnya pada tahun 2020 naib Johan Negeri Perak bagi sudut PPDA di SMK Sungai Manik juga. Okey, maksudnya 2019 Johan, 2020 still lagi ada Johan di belakang walaupun naib Johan. Okey. Dan seterusnya beliau juga bukannya manusia yang biasa-biasa ya, anak-anak didik, seorang yang istimewa kerana beliau telah dinobatkan sebagai Johan Icon Guru PPDA Negeri Perak ya, pada tahun 2020. Bukan mudah nak mencapai tahap ikon ya, seorang guru yang memberikan inspirasi kepada guru-guru lain ya. Dan beliau telah dinobatkan sebagai ikon guru PPDA. Dan seterusnya pada tahun 2020 juga beliau juga telah dinobatkan tempat ketiga Negeri Perak bagi ikon inspirasi guru bimbingan dan kaunseling. Inspirasi tu bukan setakat ikon, jadi inspirasi lagi. Maksudnya bukan sedang seorang guru bimbingan dan kaunseling nak mencapai tahap guru yang menjadi idola kepada semua guru-guru yang lain. Maksudnya dari segi, bukan saja dari segi tugas hakiki, beliau juga terlibat dengan pelbagai tugas di luar sana. Ya? Dan seterusnya pada tahun 2020, beliau telah dilantik sebagai naib yang dipertua MGKK Negeri Perak. Okay, maksudnya di Negeri Perak, MGKK beliau adalah naib pengetuanya. Okay, dan seterusnya pada tahun 2020 juga, beliau dilantik sebagai YDP MGKK Daerah Hilir Perak. Bila dah hebat di peringkat daerah, pastinya akan hebat juga di peringkat negeri. Dan sebenarnya beliau ni bukan setakat di peringkat negeri sahaja orang kenali beliau, tetapi di peringkat kebangsaan juga. Ya, bila sebut nama Encik Kamal ni, semua guru-guru bimbingan dan kaunseling ni memang kenal. Walaupun orangnya tidak besar, kecil saja tubuhnya, tetapi sungguh hebat. Baiklah, seterusnya beliau juga adalah jurulatih utama hal ehwal murid Negeri Perak pada tahun 2020. Okay. Dan juga jurulatih utama Sasiah Unggul Insan Terbilang ya, Negeri Perak dari tahun 2019 hingga tahun 2020. Dan satu lagi yang saya dimaklumkan, beliau juga adalah jurulatih utama Negeri Perak e-Record Sistem Perkhidmatan Kaunseling Murid KPM. Okay, di mana untuk pengetahuan semua, guru-guru kaunseling di seluruh Malaysia sekarang ini sudah menggunakan e-record. Tidak lagi kita secara manual menulis rekod perkhidmatan kita. Jadi itulah dia antara hebatnya seorang insan yang bernama Encik Kamal bin Abdul Rahman yang sekarang ini adalah penolong PPD Hal Ehwal Murid Sektor Pembangunan Murid dari PPD Hilir Perak. Jadi kita masih lagi menanti ya kehadiran Encik Kamal di live ini dan mungkin sebentar saja lagi Encik Kamal. Oh, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Ija selaku moderator malam ini. Ya, selamat malam Cik Kamal. Apa khabar Cik Kamal hari ini? Alhamdulillah, sihat seadanya, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Cik Kamal ya.
sebenarnya dah lama kita tak berjumpa secara bersemuka sebab PKP sekarang ni Cik Kamal ya. Tapi tak Ya, apa, ya. tugas tetap perlu dijalankan ya walaupun kita BDR ya. Baiklah Cik Kamal, Ya. saya rasa memang tepatlah tajuk kita malam ni khas untuk calon-calon SPM 2020 di mana tahun ni kita mencipta banyak sejarah, bukan saja sejarah Malaysia, sejarah dunia Cik Kamal. Bukan dari Ya. segi ekonomi, kesihatan, malahan tercalik jugalah aspek pendidikan akibat pandemik COVID-19 ni. Jadi anak-anak didik SPM kita mungkin sudah pastilah tak banyak tercarik juga emosi mereka, tertangguh-tangguh untuk menempuh SPM Cik Kamal ya. Jadi Itu cabaran kita, Cik Leza. Cabaran kita pada ya, tahun ya, ini. betul. Betul-betul Cik Kamal. Jadi berbalik kepada tajuk kita Cik Kamal pada hari ini ya. Ya. Ada soalan yang ingin saya ajukan untuk mulanya. Apakah makna tu Cik Kamal? Makna di sebalik perit dan sakit itu kejayaan. Ya, tajuk kita pada malam ni agak saya rasa agak menarik dengan tajuk itu Cik Kamal. Silakan Cik Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim ya Allah. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Cikgu Hasbiza Awi selaku moderator kita pada malam ini. Sesungguhnya sebelum saya melanjutkan perbincangan kita, marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah guna dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam yang penuh barakah ini di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan majlis kita ini diberkati seperti mana yang Allah janjikan. Sesiapa yang hadir pada majlis ilmu ini, taman-taman syurga bakal nantinya di akhirat kelak. Tuan-tuan dan perempuan, sebelum kita mulakan diskusi ataupun perbincangan santai insya-Allah sampai ini pada malam ini, marilah kita sama-sama membaca umul kitab. Mudah-mudahan majlis kita ini dipermudahkan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, sidang penonton, pendengar, pelajar-pelajar yang saya hormati dan saya kasih sekalian. Pertamanya, kita akan sama-sama hari ini membincangkan tentang satu topik yang saya pilih dan agak relevan musim-musim peperiksaan yang menjelang ini buat semua adik-adik, kawan-kawan ataupun penonton-penonton tentang situasi yang melanda kita hari ini dalam pandemik COVID-19, khususnya dalam suasana demam peperiksaan SPM, khususnya kepada adik-adik, bro semua. Tentang tajuk pada malam ini kita bawakan, saya bawakan perit dan sakit itu kejayaan. Hashtag perit dan sakit itu kejayaan. Adik-adik yang saya muliakan, pelajar, sidang penonton semua, kenapa saya memilih tajuk hashtag perit dan sakit itu kejayaan? Pertama, saya nak bertanya lah kepada adik-adik, anak-anak yang mahu mengambil peperiksaan SPM, khususnya pada malam ini. Apa perasaan anda sekarang agaknya, bro? Apa perasaan anda sekarang agak-agaknya? Kakak-kakak, Kak Siti, Kak Aisyah, apa agak perasaan anda sekarang, bro?
kita akan menghadapi, anda semua akan menghadapi peperiksaan SPM 6 hari lagi nak SPM. Saya akan bertanya kepada anda menjawab dalam hati ataupun boleh menjawab secara kuat, secara bersuara, tapi saya dengarlah ya. Adakah anda hari ini, ketika ini cemas? Saya dengar jawapannya ya. Adakah anda pada malam ini ataupun hari ini merasa takut? Yang kedua, gelisah? Ya. Tertekan? Ya. Betul. Tertekan? Ataupun anda merasakan rasa macam nak marah-marah? Ya, nak marah-marah. Kawan sentuh orang marah saja. Adakah anda berperasaan begitu? Murung? Bosan? Semuanya ada, bukan? Bercampur baur. Perasaan kita pada hari ini. Khususnya kepada adik-adik yang nak menghadapi peperiksaannya, anak-anak yang nak menghadapi peperiksaan. Itu merupakan tanda-tanda psikologikal yang anda sedang stres ketika ini. Ya, tanda-tanda psikologikal. Saya nak tanya lagi. Adakah anda sekarang calon-calon SPM 2020, 6 hari saja lagi nak bertarung dengan SPM ini, nak berperang dengan SPM ini. Adakah anda sekarang ini ataupun seminggu yang kebelakang ini berasa sakit kepala? Sangat penat. Saya pernah dihubungi oleh anak murid saya mengatakan, Allah cikgu, penatlah cikgu. Ya. Adakah anda merasakan penat, letih, kadang-kadang sakit dada ataupun berdebar-debar, duk-duk, 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 berdebar-debar, dan kerap membuang air kecil. Asyik-asyik ni cikgu, buang air kecil cikgu. Cikgu nak buang air kecil. Pergilah seorang. Berdua cikgu, takut. Berdua. Seorang je pergi. Tak cikgu, berdua. Seorang buang air, seorang tukang basuh ya. Kan? Jadi adakah anda mengalami peristiwa-peristiwa ini? Jika ini merupakan tanda-tanda fizikal anda merasa stres dan tertekan. Penonton-penonton sidang pendengar sekaliannya, adik-adik, bro semua yang menghadapi peperiksaan ini, SPM ini, perit tak rasanya sekarang ini? Sakit tak rasanya sekarang ini? Ya. Ya. Ada yang mengatakan ya. Bagus. Tidak. Tidak. Bagus juga ya. Bagus juga. Bagus. Kalau tidak itu tanda gagal anda. Nauzubillah. Kalau anda merasakan perit dan sakitnya pada hari ini, pada minggu ini, 6 hari nak peperiksaan ini, ya. Bagus. Itu dikatakan early warning body system yang ada dalam diri kita. Rangsangan-rangsangan warning ataupun sistem amaran yang ada dalam badan dan perasaan kita untuk mencapai sesuatu kejayaan. Itu merupakan tanda anda sudah berjaya dalam satu step. Ingat ya, jika anda merasakan perit dan sakitnya pada ketika ini, itu menandakan anda sudah berjaya dalam satu langkah. Satu langkah. Teruskan perit itu, teruskan kesakitan itu, insya-Allah anda mudah untuk menjawab peperiksaan nanti, semuanya boleh dijawab dan kejayaanlah akhirnya. Sebab itu, jika anda berasa perit dan sakit, merupakan satu amaran body system dan saya katakan tadi, warning body system yang saya katakan sebentar tadi, ia sebenarnya bagus kerana cuba membuatkan sesuatu, anda membuat sesuatu yang lebih baik. Dan membuatkan anda bangun segera dan tidak leka untuk bertindak. Kalaulah anda tidak merasakan sakit, perit, apa tak hair je kata orang, relax je, tak buat kerja, sila panggung saja, gelak-gelak saja, chatting-chatting, WhatsApp-WhatsApp dan sebagainya, itu sangat bahaya. Jika anda tidak merasakan keperitan dan kesakitan, bermaksud susahnya anda untuk menemui kejayaan. Adik-adik semua, sidang pendengar, sidang penonton,
tahu tak apa maknanya stres? Ya. Saya akan mengambil beberapa tokoh ya dalam aspek psikologi. Apa maknanya stres ini? Kalau mengikut Robbins, ya, individu berdepan dengan kekangan dan desakan. Itu makna yang diberikan, takrifan diberikan oleh Robbins. Robbins ini pakar psikologi di barat lah ya. Individu yang berdepan dengan kekangan, dia nak berusaha, tapi susah, sakit, perit dan desakan. Desakan untuk berjaya mendapatkan straight A, 8A, 10A, itu maknanya stres. Kekangan dan desakan. Kalau mengikut ahli psikologi yang lain, Chaplin contohnya, stres ini merupakan tekanan fizikal dan juga psikologi. Ada dua. Sama ada tekanan fizikal ataupun tekanan psikologi. Kalau takrifan menurut APA Dictionary Psychology, stres ini membawa maksud perasaan yang tertekan dan mengalami gangguan kognitif, efektif fizikal. Fizikal. Kemudian mengalami tekanan dalaman ataupun luaran. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, sidang pendengar, adik-adik yang hendak mendapat peperiksaan ini, stres yang berpanjangan atau yang teruk ya menyebabkan gangguan mental dan fizikal yang boleh menjejaskan kehidupan. Baik tak stres ini? Ada orang berkata dan bertanya, cikgu, okey ke stres ini? Baik ke tidak baik stres ini? Jawapannya ialah stres ini tergolong terbahagi kepada dua jenis. Iaitu ada stres yang baik, ada stres yang distress, tidak baik. Okey. Apa itu yang baik? Yang baik ini ialah eustress. Eustress. Not me, you. Macam tu ya? Okay. Eustress. U-S-T-R-E-S-S. Eustress ya, bukan saya, bukan menunjukkan you tu awak ya, bukan ya. Istilahnya, terminologi ialah eustress. Eustress ini merupakan stres yang baik. Stres yang baik ini mendorong kejayaan sebab individu tersebut akan bersikap agresif. Dia agresif untuk menyiapkan kerja. Dan individu ini ada coping skill. Ada daya tindak, kemahiran untuk menangani stres ataupun mengatasi stres yang dia alami. Bermaksud individu itu pandai ataupun boleh absorb jika tertekan. Ada setengah orang dia waktu tertekan, bila tertekannya boleh buat kerja. Bila tertekannya boleh buat kerja. Tak boleh berfikir, bila tensionnya, stresnya, di situlah keluar idea dan juga pandangan pendapat-pendapatnya. Ada orang begitu. Macam di universiti selalunya. Pensyarah berikan deadline hantar kerja. 3 minggu lagi. Dia buat dono, buat tak tahu je. Okay? 3 minggu lagi kan panjang. Tapi kalau 3 hari lagi nak hantar, baru dia pulun buat. Boleh, ada. Dan dia mampu untuk menghantar pada tarikh yang ditetapkan. Orang tu ialah dikatakan individu yang eustress. Stres yang baik. Tetapi stres yang tak baik ini dinamakan distress. Distress ini stres yang boleh merosakkan diri. Tidak ada coping skill. Individu tak ada coping skill untuk menangani stres. Malah tidak ada inner strength. Inner strength adalah kekuatan dalaman. Sangat lemah untuk menangani stres ini. Jadi, cuba kita fikir dan renungkan diri kita. Di mana tahap kita? Eustress ataupun distress. Distress ini merosakkan diri. Diorang panggil je. Jangan kacau. Kan? Nak mempas barang lah, ketuk meja lah. Itu distress. Dia boleh merosakkan diri. Okey? Stres yang tidak baik. Jadi, di mana tahap anda? Anda saja yang dapat labelkan di mana anda. Okey, tuan-tuan sidang penonton, adik-adik, anak-anak yang saya hormati sekalian.
bro semua, kakak-kakak yang menghadapi peperiksaan SPM 2020 ini, mungkin ramai kan pelajar yang berasa give up. Betul tak? Betul tak? Give up tak? Ada pelajar yang berasa give up dah. SPM sepatutnya tahun lepas dah habis. Tetapi SPM 2020 dilaksanakan 2021. Sejarah dan rekod tercipta, tuan-tuan, satu negara. Satu dunia pun. Okay? Rasa give up tak? SPM ditunda berkali-kali. Kejap datang sekolah. Kejap tutup sekolah. Datang balik. Lepas tu cuti. Cuti 9 hari bulan 2. Lepas tu, tak datang-datang dah sekolah. Macam mana? Lepas tu, pembelajaran kendiri pula. Belajar sendiri, belajar online. Yang di asrama berada di asramanya. Come on guys. Come on. Jangan jadi insan yang lemah, ya. Jadilah insan yang sakit dan perit. Ingat, ya. Dalam hidup ini anda melalui dua kesakitan. Ya, dua kesakitan. Satu, sakit untuk mencapai kejayaan. Ini sakit dan perit ini, sakit dan perit dulu. Tetapi insya-Allah senang di kemudian hari. Itu sakit yang pertama. Sakit yang kedua apa? Sakit kerana gagal. Sakit kerana gagal ini, dia senang dulu. Buat dia istilah panggung je. Ya, senang dulu. Tetapi susah di kemudiannya. So, mana yang anda pilih? Hendak sakit dan perit dulu ke? Ataupun sakit dan perit kemudian? Sakit untuk mencapai kejayaan ke? Sakit kerana gagal? Mana yang anda pilih? Tepuk dada tanya iman. Jangan tanya selera. Sebab tanya selera dan nafsu, macam-macam dia tak. Okay? Kalau kita lihat Eric Berne, ya. Eric Berne ini pakar psikologi counseling di Kanada, mengatakan setiap individu yang dilahirkan mempunyai potensi yang boleh dikembangkan secara maksimum. Apa dikata? Individu bila lahir je, bila lahir saja ke muka bumi ini, sebenarnya individu itu berpotensi untuk mengembangkan potensinya secara maksimum. Siapa kata, cikgu, tak bolehlah cikgu. Cikgu, penatlah cikgu. Anda tidak mengembangkan potensi anda secara maksimum. Sama anda kenal apa itu potensi anda, ataupun anda kenal tapi tak cuba. Tidak berusaha. Walhal, semua boleh berjaya. Sejak lahir lagi, Eric Berne katakan, kita mempunyai potensi yang maksimum yang boleh dikembangkan. Okey, dalam Islam juga ada mengatakannya. Dalam Islam, dalam surah At-Tin, contohnya ayat 4 bermaksud, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksudnya apa? Allah berfirman, ya, sesungguhnya benar kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Bersyukurlah dengan nikmat ini. Adik-adik yang menghadapi peperiksaan, cuba kita bayangkan. Nasib baiklah kita jadi manusia. Kalau kita jadi rama-rama macam mana? Cantik kan rama-rama? Terbang satu kelopak bunga ke satu kelopak bunga. Kemudian ditangkap di orang. Habis. Kalau kita jadi apa? Oh, aku nak jadi burung. Boleh. Kalau Allah nak jadikan. Terbang satu tempat, satu pokok, cantik, burung. Lama-lama apa? Ditangkap di orang, masuk dalam zoo, burung merak. Tak juga selamat. Oh, aku dah jadi apa? Sang kerbau dan juga lembu. Jadilah. Sampai time masa kurban, disembelih di orang. Tapi kita menjadi manusia ini, manusia yang dibandingkan dengan makhluk yang lain, kita ada akal dan perasaan. Ada akal. Ya? Haiwan tak ada akal. Dia ada cuma ada naluri, otak saja. Ada naluri. Kita ada otak, ada akal. Betul kita dibandingkan kejadian manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Bermaksud, kita boleh sebenarnya, kalau kita berusaha, kita boleh sebenarnya jika kita
bersusah payah dulu. Ya, jadi bersyukurlah dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita time ini senang lenang bro, sorry. Ini bukan waktu untuk kita senang lenang 6 hari lagi nak peperiksaan SPM. Waktu sekarang ini bro, bukan waktu-waktu yang kita main game sahaja. Ya, main game sahaja. E-sport, leka. No. Waktu sekarang bukan waktu yang kita merempit ke sana, merempit ke sini. No. Bukan waktunya sekarang anda berchatting-chatting, WhatsApp-WhatsApp, bawang-membawang. No bro. Sekarang adalah waktu perit dan sakit. Sebab itu, kita perlu ingatlah ya, pepatah Melayu dahulu ada mengatakan bahawa banyak pepatah Melayu memberikan kita pengajaran dan inspirasi. Contohnya yang pertama, kalau tak dipecahkan ruyung, mana nak dapat sagunya kan? Itu satu. Yang kedua pula apa? Yang bulat takkan datang bergolek, yang pipih takkan datang melayang. Yang ketiga, hendak seribu daya, tandak seribu dalih. Keempat, gagal merancang. Merancang untuk gagal. Yang kelima, masa depan itu bermula dari sekarang. Keenam, tiada manusia di dunia ini boleh berjaya dengan jalan yang mudah. Jadi, Cikgu Haliza ya, ini semuanya memerlukan kesakitan dan keperitan sebelum menempuh manisnya kejayaan. Jadi, saya ingin pesan kepada anak-anak kita yang menghadapi peperiksaan, ingatlah bahawa teruskan konsistensi anda. Fokus terhadap apa yang anda belajar dulu kini dan akan datang 6 hari lagi kita akan menghadapi peperiksaan. #sakit dan perit itu kejayaan. Saya teruskan Cikgu Liza. Sila Cikgu Liza. Saya berikan pada Cikgu Liza seterusnya. Terima kasih. Orang-orang veteran dahulu ya mengingatkan anak-anak muda sekarang ni. Dan bukan setakat anak muda je Cik Kamal, kita sendiri ni yang sedang bertugas bekerja ya. Memang kadang-kadang ada positif, ada stres yang positif dan negatif. Tapi saya Cik Kamal, honestly cakap, sekarang ni memang stres. Tapi stres saya stres positif Cik Kamal. Sebab bila Cik Kamal berikan pendapat-pendapat, pandangan-pandangan yang begitu positif bagi saya, ia membangkitkan lagi semangat saya nak berikan yang terbaik untuk anak-anak didik pada malam ini. InsyaAllah Cik Kamal ya. Dan saya beri satu lagi kata mereka yang veteran di luar sana, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan pastinya Cik Kamal ya, setiap kepayahan itu pasti akan ada kemanisan di penghujungnya, insyaAllah. Itu janji Allah kepada kita Cik Kamal. Baiklah Cik Kamal, kita berhenti rehat dahulu untuk kita berikan suntikan semangat sedikitlah kepada anak-anak didik kita yang jadi kita mendengar satu lagu daripada Rauzan Rahman yang bertajuk Motivasi dalam Lagu. Kita dengarkan. Apa lagi kau mahu? Ya. Beri yang aku mampu. Jual jiwa dagang waktu. Yakin jadi aku tak ragu. Yakin jadi aku tak ragu. Dari segi apa lagi? Dalam simpan hati masih ada lagi api. Dan aku tahu apa kau merasakan. Kini ku menganturkan ke hadapan. Biar semua tahu, biar dia faham. Jangan lagi tanam, tiada lagi mampu. Jangan simpan dalam, lepaskan semua, tiada lagi salam. Apa lagi yang tak kena?
Banyak bunyi ramai mengata, bila sunyi tak ada satu pun berdiri. Tapi kini aku lagi yang bersendiri. Hanya inginkan lagu, cuba izinkan aku melafazkan kalbu, meluaskan kamu. Minda tak payah nak diragu. Apa lagi kau mahu? Apa lagi kau mahu? Ya. Beri yang aku mampu. Beri yang aku mampu. Jual jiwa dagang waktu. Yakin jadi aku tak ragu. Yakin jadi aku tak ragu. Ya, apa lagi kau mahu? Apa lagi kau mahu? Ya. Beri yang aku mampu. Jual jiwa dagang waktu. Yakin jadi aku tak ragu. Yakin jadi aku tak ragu. Ya. Paparan yang diunus, dilima antara nafsu atau fulus kurus. Patata urus, sil kawalan gabus, babaw usus kusus, kaki becak kurang telus. Kaba angin pada kepala, batu ketebus. Tak peduli tapi sudah jaga kain. Napi ukap lain, serius abang tak main-main. Yang saing-saing, back and forth, ping-pong, baling-baling. Yang mana yang kelas khas, terus semua kelas. Bila bab emas, asing-asing, masing-masing pun si tepat sama. Aku tak nak pening ku ke tepi dari yang drama. Tak jeleng menuning berubah, tak tetap sama. Berikan masa coba kita faham karun cinta. Apa lagi kau mahu? Apa lagi kau mahu? Ya. Beri yang aku mampu. Beri yang aku mampu. Jual jiwa dagang waktu. Yakin jadi aku tak ragu. Yakin jadi aku tak ragu. Ya. Apa lagi kau mahu? Apa lagi kau mahu? Ya. Beri yang aku mampu. Jual jiwa dagang waktu. Yakin jadi aku tak ragu. Yakin jadi aku tak ragu. Ya. Di sisi muka satu, bibir dibubuh madu. Di tepi muka rupanya dua, hati terpalit lumpur tuba. An-namimah, waspada arang si gadap, bahang bohong berlumba mengadu domba, api perosak kalbu. Dampak jiwa selenggara kemungkaran nafsu, menyihir lidah tiada bertulang. Baik nampak di depan, cabuk belakang tuan. Aku berlindung dengan namamu daripada simpulan kegelapan. Apa lagi kau mahu? Apa lagi kau mahu? Ya. Beri yang aku mampu. Beri yang aku mampu. Jual jiwa dagang waktu. Yakin jadi aku tak ragu. Yakin jadi aku tak ragu. Ya. Apa lagi kau mahu? Baiklah, itu dia Cik Kamal ya. Semoga anak-anak didik kita malam ni terasa bermotivasi, lagi hebat untuk mendengar isu yang kita akan bincangkan pada malam ni Cik Kamal ya. Jadi kita berbalik semula kepada tajuk kita semula Cik Kamal ya, perit dan sakit itu kejayaan. Jadi saya teruskan dengan soalan saya yang kedua Cik Kamal ya. Boleh tak Cik Kamal berkongsi dengan pendengar semua beberapa kisah tentang insan-insan yang berjaya yang boleh kita jadikan sebagai satu sumber inspirasi kepada calon-calon SPM 2020 ni. Terima kasih moderator Cikgu Ija ya. Boleh dengar Cikgu Ija ya? Boleh. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita risau line tak berapa ada semua. Kita harapkan line sentiasa clear untuk kita. Okey, saya akan berkongsi kepada semua rakan pendengar, sahabat-sahabat, para penonton, adik-adik, anak-anak yang ingin menghadapi peperiksaan SPM 2020 khususnya. Kisah-kisah berkaitan dengan insan-insan berjaya yang boleh kita ambil iktibar. Boleh kita jadikan inspirasi ataupun pengajaran untuk kita menempuh kejayaan ini. Yang pertama, saya ambil ikon remaja Muslim lah ya. Saya akan ambil dari sudut Muslim, kemudian tokoh Asia, tokoh Malaysia ya, untuk kita kongsi bersama tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama, ikon remaja Muslim ini saya rasa agak sesuai dengan remaja kita yang nak mengambil SPM 2020 ini dalam kategori remaja ya, remaja. Ikon remaja Islam Muslim yang pertama ialah Zubair bin Al-Awwam. Ya, anak-anak semua, Zubair bin Al-Awwam ini pada zaman Rasulullah SAW
ketika berusia 15 tahun, beliau telah memeluk Islam. Dalam usia 15 tahun ini, Zubair bin Al-Awwam ini telah dilantik menjadi pemimpin dakwah Islam. Telah mengetuai anggota berkuda Islam. Jadi Zubair bin Al-Awwam ini merupakan tentera Islam yang paling berani menentang musuh dan handal menghunus pedang. Jadi Zubair bin Al-Awwam ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga. Cuba kita bayangkan umur kita. Umur tuan-tuan, umur adik-adik semua, yang anak-anak yang menghadiri peperiksaan ini. Ketika 15 tahun, apa kita buat? 15 tahun. Dilantik untuk menjadi pengurusi kelab sejarah pun, kita menolak. Tak nak cikgu. Ada lagi abang tingkatan 5. Ada lagi abang tingkatan 6. Kita tak mahu menjadi pemimpin. Takut 15 tahun. Kematangan itu tidak ada. Tetapi kita bayangkan Zubair bin Al-Awwam ini 15 tahun sudah menjadi pemimpin. Mengetuai pasukan anggota berkuda Islam. Menghunus pedang berani. Jadi semangat itu sebenarnya hendak saya ambil dan cungkil. Perlu ada kepada tuan-tuan, anak-anak yang hendak menghadapi peperiksaan. 6 hari lagi ini. Semangat inilah yang kita perlu. Berani. Tidak takut. Kita bukan hendak menghunus senjata, pedang. Tetapi kita hendak apa? Bertarung. Menggunakan apa? Pen dan kertas, juga ilmu kita. Jadi itu satu. Ikon remaja Muslim. Zubair. Yang kedua, Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah. Talha ini tuan-tuan merupakan pemuda yang bijak. Berfikiran tajam, gagah, berani, jujur. Dan tidak pernah khianat. Malah jauh sekali memungkiri janji. Sekitar umur 15 tahun juga, beliau telah memeluk Islam. Dan apa keberanian Talha ini? Pada ketika perang Uhud, Talha bin Ubaidillah ini sanggup mengorbankan dirinya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari terkena panahan panahan musuh. Sanggup mempertahankan ataupun melindungi Rasulullah dan sanggup mengorbankan dirinya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terkena panahan musuh. Itu dia Talha bin Ubaidillah. Semangat ini yang kita nak pegang. Semangat ini yang hendak kita bawakan dalam diri remaja-remaja kita ini. Saya pesan tadi bukan kita mau berperang. Jauh sekali menghunus senjata. Takkanlah anda memegang pen, kertas dan idea dah kecundang di tengah jalan. Oh, tidak bro. Come on. Bangkit. Sakit dan peritlah. Seketika lagi insya-Allah anda akan berjaya. Yang keempat yang ketiga, tokoh Islam yang ketiga, Al-Arkam bin Abi Al-Arkam. Ini tokoh remaja Muslim ini. Al-Arkam bin Abi Al-Arkam ini pada ketika berusia 16 tahun, beliau sanggup membuka pintu rumahnya untuk dijadikan pusat dakwah Islam di kota Madinah selama 13 tahun, tuan-tuan. Waktu itu kedatangan Islam, agama Islam belum dikenali ramai dan ditentang habis-habisan oleh penduduk Madinah. Tetapi Al-Arkam bin Abi Al-Arkam ini ketika berumur 16 tahun, remaja lagi 16 tahun, dengan rela hati membuka pintu rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan pusat dakwah Islam di Madinah selama 13 tahun. Tengok, itulah pengorbanan yang sanggup dilakukan oleh remaja-remaja. Remaja-remaja Islam. Jadi sanggup tak kita membuka pintu rumah kita dijadikan study, pusat discussion, perbincangan untuk kawan-kawan kita.
Kalau iya, bagus. Tetapi kalau digunakan rumah kita, tempat perkumpulan, bermain gitar, merokok, berchatting-chatting, berbual-bual dengan penuh leka, oh, itu sudah lari konsepnya dalam keadaan perit dan sakit sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekalian, itu tokoh Muslim. Kalau kita nak tengok tokoh Barat, ada yang berjaya. Mengalami kesakitan dan keperitan, akhirnya berjaya. Tuan-tuan kenal, siapa itu? Colonel Sanders. Jawab. Siapa kenal Colonel Sanders? Angkat tangan. Tak tepat. Kurang tepat. Sekali lagi. Angkat tangan. Siapa Colonel Sanders? Ya, itulah dia. Atuk KFC tu. Yang berjaya sekarang ini, Atuk KFC tu, Colonel Sanders ini diriwayatkan ataupun diceritakan ayahnya meninggal ketika umur 6 tahun. Tuan-tuan bayangkanlah, adik-adik bayangkan, umur 6 tahun ayah meninggal dunia. Siapa nak menjaga dua orang adik? Colonel Sanders lah. Dalam umur 6 tahun sanggup menyara dua orang adiknya. Dan Colonel Sanders bagaimana nak menyara dua orang adik ini? Emak pun dah tak ada. Colonel Sanders ini susah payah bekerja sebagai petani. Bomber pun pernah bekerja. Pekerja insurans dan merantau keliling Amerika, kan, untuk menjual ayam goreng dengan bayaran kalau laku ayam goreng ini, kata pengusaha-pengusaha restoran, aku bayar dekat kamu 5 sen. 5 sen seketul kalau laku. Tapi tak apa. Walaupun sikit tapi konsisten dan berterusan. Usaha mereka usaha yang berterusan. Walaupun 5 sen tak apalah. Perit dan sakit tak apa. Usaha juga. Tapi sekarang ni apa yang berlaku? Hampir 20 tahun lebih. Maka 20-30 tahun lebih sekarang ini dikembangkan perniagaan ayam goreng dia, kan, serata dunia. Dan 600 cawangan franchise-nya dia jual kepada pelabur sebanyak 2 juta USD, tuan-tuan dan puan-puan. Itu Colonel Sanders. Kemudian ada tokoh yang kedua Barat ini, Howard Scott. Howard Scott ini, tahu tak siapa dia? Oh, tak tahu kan? Okey, ni saya kongsi. Howard Scott ini di keluarga susah ni di Brooklyn. Susah sangat. Walaupun susah, dia menjadi atlet yang sangat aktif di bangku sekolah. Howard Scott ini dapat beasiswa sebab dia aktif tadi, atlet, aktif, dapat beasiswa dan menyambung pelajarannya ke universiti. Tamat je belajar, jadi jurujuan. Diceburi bidang kopi. Nama kopinya Hemoplus. 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 Kemudian, dijumpa pula kedai kopi di Seattle. Dinamakan kedai kopi itu Starbucks. Starbucks. Dan dia menjadi pengarah pemasaran di situ, di Starbucks. Dan tak berhenti pula di Starbucks itu, dia mulakan perniagaan kopi sendiri. Perniagaan kopi ini diberi nama Gionel. Gionel. Dan apabila berjaya, dibeli balik Starbucks tadi, tempat dia bekerja itu, dan dia menjadi CEO di kedai kopi Starbucks. Itulah yang kita kenal hingga sekarang ini, kopi Starbucks. Pergi di KL, ada Starbucks kan? Lipo ada Starbucks. Itulah dia, Howard Scott yang mempeloporinya. Dan dikembangkan di serata dunia, jenama Starbucks ini menjadi sekarang 24,000 cawangan di 70 buah negara, termasuklah Malaysia. Dan yang berjaya ini bukannya senang-senang, tuan-tuan. Sakit dan perit dulu ya. Seorang yang susah. Tokoh Asia pula. Kita ambil tokoh Asia contohnya Jack Ma. Jack Ma semua kenal kot ya. Pengasas Alibaba. Bukan cerita Alibaba bujang lapuk tu ya, bukan ya. Jack Ma ini pengasas Alibaba 2 kali. Jadi kalau kita nak tengok ni sejarah kepahitan Alibaba ini, 2 kali dia tak lepas ujian sekolah rendah. Dah 2 kali. 3 kali pula ya gagal di sekolah menengah.
Kemudian nak melanjutkan pelajaran ke kolej, lulus lepas 3 kali percubaan. 5 kali gagal, 3 kali percubaan, baru dapat pergi ke kolej. Kemudian 4 tahun berjuang, Jack Ma ini berjaya masuk Institut Guru di Hangzhou. Oh, cikgu punya Jack Ma ni ya. Ini dikenali sebagai Hangzhou Normal University. Dan lulus pada tahun 1988 dengan sarjana muda seni dalam bidang Inggeris. Kemudian tamat pengajian, beliau menjadi pensyarah dalam perdagangan bahasa Inggeris antarabangsa di Hangzhou Dianzi University. Kemudian pernah mohon 10 kali masuk ke Harvard Business School. 10 kali tuan-tuan. Tapi setiap kali permohonannya ditolak. 10 kali, sekali yang kedua ditolak. Sampai 10 kali permohonan masuk Harvard, barulah diterima. Sakit tak sakit? So maknanya 10 kali, kalau kita katakan dah setahun 2 kali pengambilan, 10 kali 5 tahun mencuba masuk universiti, itu baru Harvard. Yang masa sekolah rendah tadi, gagal banyak kali. Okey. Kemudian di usia mudanya, catatan merekodkan bahawa Jack Ma ini menerima lebih 30 penolakan temuduga. Masuk nak temuduga ya, gagal. 30 kali. Anak-anak, termasuklah nak masuk KFC pun tak berjaya. Dia nak masuk jadi jurujual di Colonial Center tu tak berjaya. Nak jadi polis pun tak berjaya. Okey? Tapi terus mencuba dan terus mencuba. Tapi sekarang tengok apa yang dicuba dan diusahakan. Alibaba ditubuhkan syarikat jualan online. Ya, dalam portal webnya ada membolehkan peniaga SME di China menjual barang-barangan menggunakan platform online. Sekarang apa berlaku? Seluruh dunia mengenali Jack Ma merupakan billionaire dalam bisnes online-nya. Sebab itu dah online kita tengok kan Shopee kan. Shopee tu. Shopee kan. Tengok dalam bisnes online kalau kita nak pilih barang, nak membeli barang, tengok dari mana reviewnya. China. Mainland kan dari China. Ini sebahagiannya adalah pasaran-pasaran dipelopori oleh Jack Ma. Okey. Itulah ya tuan-tuan ya, antara tokoh barat. Satu lagi tokoh, Ramli Mokni. Yang ni saya ambil tokoh Malaysia ni. Ni di Malaysia. Siapa kenal Ramli Mokni? Kalau ada di depan saya ni, saudara-saudara ataupun adik-adik kita ni, anak kita, kalau dapat teka siapa Ramli Mokni, saya bagi duit ni. Cepat. RM20. RM20. Okey. Tapi tak ada penonton kan. Saya simpan dulu. Okey. Ramli Mokni ini, itulah yang anda makan burger tu. Ramli Burger. Ramli Burger. Ramli Mokni lah ni. Sebelum mencipta nama Ramli Burger ni, Ramli Mokni ni, kejayaan yang dinikmatinya bukan sekelip mata tuan-tuan ya. Terpaksa mengharungi pelbagai dugaan, cabaran, kesakitan, keperitan. Dia dapat mengembangkan perniagaannya di gerai jualan burger hingga membuka kilang untuk mengeluarkan daging burger 300 keping sehari. Sehari 300 keping. Daripada 300 keping sehari, membawa lama-lama ke 30 tan daging sehari selepas 20 tahun. Dan jualan kini mencatat berapa? 42 juta. Nampak? Itu hasil keperitannya. Ramli Mokni ini sebelum jadi pengusaha ataupun membuka kilang, dia kerja apa sebenarnya Ramli Mokni ni? Beliau bekerja sebagai pemotong daging je di pasaraya di ibu kota pada awal 1970-an. Ni, pemotong daging je di pasaraya. Tapi waktu itu kita tak tahu halal ke haram ke daging itu. Sebab itulah Ramli Mokni ini tercetus idenya untuk menjual, menghasilkan daging burger dan sosis yang ditanggung halal, yang dimakan oleh umat Islam. Jadi dia menceburilah dalam bidang perniagaan Ramli Mokni ini. Kemudian beliau ini juga hasrat dia nak membuka kilang tadi pernah apa? Dikritik oleh orang, kemudian diperlekehkan oleh orang, alah boleh kena buka kilang, dan mohon
Dan Ramli Mokni ini pernah memohon di banyak bank-bank tapi tak berjaya tuan-tuannya. Bank-bank tak percaya pada waktu itu. Akhirnya ada satu bank Pembangunan dan Malaysia Berhad. Namanya Bank Pembangunan dan Malaysia Berhad dulu ni. Bagi pinjaman, maka bergeraklah Ramli Mokni memajukan perniagaannya sehingga apa? Sehingga terkenal. Sekarang ini Ramli Burger. Okey, ya. Kemudian kalau adik-adik ingatlah ya, dululah ya, pada tahun dalam tahun 90-an dulu. Ada satu lagi ya, calon SPM kita yang pernah mencatat sejarah di Malaysia ini. Nik Nurmadiah Nik Muhammad Kamal. Namanya sama, nama ayahnya sama Kamal dengan saya ya. Nik Nurmadiah ini, dia pernah mencatat kejayaan cemerlang 20A SPM. Subjek diambil 20A, 19 dapat A1 dan 1 dapat A2. Total 20A. Come on, mampu. Boleh lawan. Hingga setakat ini belum ada orang belum ada orang lagi yang pernah menandingi kejayaan Nik Nurmadiah 20A. Tuan-tuan nak tahu tak siapa Nik Nurmadiah ini? Nik Nurmadiah ini merupakan pelajar di Sekolah Menengah Agama Arab Ma'had Muhammadi, perempuan di Kota Baru. Anak seorang nelayan sahaja ya. Anak seorang nelayan, kemudian bapanya sewa rumah RM90 sebulan. Rumah kayu di tepi pantai. Ruang tamunya boleh memuatkan 4 orang sahaja. Ini bukan kita nak menyusah atau kita nak menceritakan keaiban dan ini kita sama sharing ya, sharing is caring kan, dan menimbulkan motivasi mudah-mudahan insya-Allah ya. Kemudian ruang tamu 4 orang yang boleh muat di situlah tempat dia belajar. Sejak umur 12 tahun Nik Nurmadiah ini dikatakan mengamalkan amalan puasa sunat Isnin dan Khamis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kesukaran ayahnya untuk mendapatkan makanan dengan pendapatan sebagai seorang nelayan. RM4 ayahnya beri, tambang bas pergi dan balik. RM1 sahaja untuk belanja makan. RM1 cikgu, nak makan apa? Ya, RM1. Tapi dia membawa bekal. Rajin membawa bekal nasi dan roti untuk dimakan di sekolah. Jadi resepi kejayaan Nik Nurmadiah ini, pertama, sekolah adik-adik yang nak mendengar pada malam ini, ambillah kertas supaya kita boleh buat catatan ya, kertas dan pensel ya. Pertama, resepi kejayaan Nik Nurmadiah ini belajar secara konsisten dan ada strategi. Dia banyak berusaha, belajar secara konsisten, banyak bertanya dengan guru. Tak tahu je tanya, Kita ni, pelajar kita ni, faham tak? Faham. Bila time pesa, nama apa ya? Kenapa tak tanya? Malu. Ini yang kita nak cuba nak kita kikis dan buang ni ya. Dan Nik Nurmadiah ini sentiasa berusaha berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara tokoh-tokoh, banyak tokoh-tokoh yang saya berikan pada tuan-tuan tadi, remaja Islam, tokoh remaja Muslim, tokoh di Barat, tokoh di Asia, tokoh di Malaysia, semua yang mereka berjaya ini lahir daripada titik apa? Titik perit dan sakit. Titik perit dan sakit. Okey. Untuk berjaya ini tidak ada jalan yang mudah. Ada orang tanya, cikgu apa jalan yang mudah? No, tidak ada jalan yang mudah. Jalan yang mudahnya ialah apa? Perit dan sakit saja. Sebab itu kita bawakan hari ini hashtag ya. Perit dan sakit itu sebenarnya kejayaan. Okay. Jika anda gagal, bermaksud anda tidak pernah gagal sebenarnya. Jika anda tidak sanggup menghadapi risiko, bermaksud anda gagal sebenarnya. Sebab itu jika anda gagalnya 2-3 hari lepas buat exam, test dan sebagainya, bukan bermaksud anda gagal, tetapi kegagalan anda itu merupakan satu step untuk anda memperbaiki kegagalan itu untuk terus mencuba. Tetapi perlu melalui perit dan sakit. Terima kasih.
Cikgu Ija. Saya teruskan beri semula pada Cikgu Ija. Baik, Cik Kamal ya. Bila saya dengar, Cik Kamal dengar suara saya ya? Ya, dengar. Okey. Bila saya mendengar insan-insan terpilih yang Cik Kamal beritahu sebentar tadi saya rasa terkesima sebenarnya. Sebab sebenarnya kita ni tidak perlu menjadi insan yang luar biasa untuk memulai, Cik Kamal. Tapi sebenarnya kita ni harus memulainya untuk menjadi insan yang luar biasa. Okey? Sebab saya lihat tadi, saya dengar tadi insan-insan istimewa tadi semuanya bukan daripada golongan orang-orang kaya pun. Orang-orang yang dalam golongan yang berpendapatan rendah tetapi boleh berjaya dalam hidup dia. Ya. Baiklah anak-anak didik semua dan juga Cik Kamal ya. Tadi Cik Kamal dah berkobar-kobar cerita tentang kopi Starbucks, Ramly Burger kan. Jadi Colonel Sanders. tu kan KFC kan sedap ayam goreng tu. Jadi rasanya anak-anak didik pun dah tengah-tengah malam ni mungkin rasa lapar kan. Jadi kita berhenti rehat sebentar Cik Kamal ya. Kita dengarkan satu lagi lagu iaitu Titian Kejayaan. Mari kita sama-sama berehat sebentar dan kita mendengar. Mengejar kejayaan, mengharung rintangan, dengan doaku, ayah serta ibu, ku menjejak ilmu. Sedetik yang berlalu, impianku satu, gemilang diri pribadi dengan ikrar janji, kata ditepati. Kejayaan diimpikan, usaha kita perlukan. Kejayaan hasrat kita. Sedetik. Baiklah Cik Kamal, kita teruskan saja slot kita pada malam ni. Tapi sebelum tu pada anak-anak didik dan juga penonton-penonton di luar sana, bolehlah bertanya dengan Cik Kamal dengan menulis di ruang chat dalam FB tu. Jika ada sebarang pertanyaan, tulis saja di situ dan sebentar nanti cikgu akan bacakan soalan-soalan yang anak-anak didik berikan nanti ya. Jadi saya teruskan dengan soalan seterusnya Cik Kamal ya. Ya, insyaAllah. Rasanya anak-anak didik kita ni mesti tertanya-tanya ya, calon-calon SPM terutamanya ya, yang hanya 6 hari saja lagi yang akan menduduki peperiksaan SPM ya. Bagaimana untuk kita tindakan yang perlulah kita ambil untuk menghadapi perit dan sakitnya untuk kita capai kejayaan ini. Ya, terima kasih Cikgu Haliza selaku moderator. Sekali lagi kita bersua tuan-tuan, sidang penonton, pendengar, anak-anak yang saya mulia dan saya kasih sekalian. Soalan ni bagus ni. Ni soalan cepumas ni ya. Apa yang perlu kita lakukan dan hadapi? Apa nak dibuat ni? Bagaimana nak mengenangani ni? Menghadapi perit dan sakit ini. Saya sebenarnya suka kepada pendekatan spiritual dalam keadaan-keadaan atau pendekatan keagamaan
Untuk menempuh perit dan sakit ini, perlu ada pertama kesabaran. Cikgu, mana boleh cikgu tak tahan lah cikgu, mana boleh sabar. Mana boleh sabar? Itu negatif. Cuba kita tukar ayat tu. Boleh sabar. Okay? Cikgu, mana boleh cikgu? Boleh lah. Mana boleh sabar? Boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, memang sakit dan susah kita nak sabar ni. Tetapi percayalah, sabar itu sakit dan pahit. Tetapi buahnya lazat dan manis. Kedua. Ya? Kedua. Tapi sebelum sampai yang kedua ini, saya nak beri beberapa tips lah. Cikgu, macam mana nak menghadapi kesabaran ini? Okey, nak menghadapi kesabaran ini perlulah kita adaptasi ataupun kita amalkan dengan sentiasa bertasbih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Jika kita ada stres, tekanan, ya, jiwa, perasaan tertekan, ya, dengan banyak kerja, banyak latihan, cuba kita basahkan lidah kita ini dengan astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim ya Allah. Astaghfirullahalazim. Tahu tak? Astaghfirullahalazim ini merupakan ubat penenang jiwa rohani dan dalaman kita. Kita mohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Banyak kali beristighfar. Macam mana nak buat cikgu? Kesabaran ini cuba kita cuba buat. Bila kita nak sabar saja, cuba kita beristighfar. Kita try buat. Cuba buat. Astaghfirullahalazim. Kalau nak panjang lagi, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Itu pertama sabar. Yang kedua, solat. Tidak ada cara dan kaedah lain bagi umat Islam ini, ya, anak-anak, ya, pelajar Islam ini, solat itu sebenarnya membawa ketenangan dalam jiwa kita. Dia merupakan satu pengubat, ubat dalam menghadapi perit dan sakit ini. Sama ada kita nak melakukan solat fardu 5 waktu sehari semalam ataupun solat sunat, terpulang kepada tuan-tuan. Tahajud di malam hari pun dialalukan dan solat sunat hajat pun lagi baik. Saya menyerulah, ya, kepada diri saya, ya, saya pesan pada diri saya dan juga diri tuan-tuan semua sidang penonton dan pendengar, itulah ubatnya antaranya kesabaran dan juga solat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Ini firman Allah, kata-kata Allah dan Al-Quranul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Nampak? Dengan sabar dan solat. Mohon pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita perit, sakit, sabar dan solat. Yang ketiga, kita perlu sentiasa berdoa selepas solat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan antara waktu doa yang mustajab, antara waktu-waktu yang doa kita mustajab. Pertama, selepas solat fardu. Kan kita biasa berdoa, itu antara waktu-waktu yang doanya mustajab, ya, yang diterima oleh Allah. Sebab dari Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasulullah. Pernah bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Umamah tentang doa yang paling didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baginda menjawab apa? Di pertengahan malam yang akhir dan setiap selesai solat fardu. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Okey. Jadi maksudnya solat ataupun doa yang mustajab ini di pertengahan malam yang akhir. Malam yang akhir tu pukul 12. Di pertengahan malam yang air nak habis tadi tu, malam nak habis tu bila? Pukul 1, pukul 2. Bangunlah. Bangunlah kita sama-sama anak-anak, ya, yang nak menghadapi peperiksaan ini, bangunlah pukul 2, 3 pagi, bangun solat tahajud dan solat sunat hajat. Okey.
Itu antara doa-doa yang mustajab ya. Kemudian Jamius Fakir, Jamius Sagir pernah mengungkapkan bahawa ad-du'a silahul mu'min. Artinya doa adalah senjata orang-orang yang beriman, tuan-tuan ya. Dan yang keempat, nak menghadapi perut dan sakitnya ini, seringlah membaca doa penerang hati. Doa penerang hati ini ketika nak study ya, ni kalau kita nak study musim-musim sekarang ini anak-anak ya, supaya kita mudah ingat dan hafal, saya bagi tip, cikgu bagi tip ya, macam mana doa-doa supaya anak-anak mudah hafal dan ingat apa yang kita baca ya. Sebab ini saya sudah amalkan daripada dulu sampai dah sekarang insya-Allah. Doa ini mudah saja. Kita ingat mudah ya, mudah pendek yang doa ni cikgu. Selalu dah dengar dah. Ya, sebab selalu dengar kita amalkan. Insya-Allah inilah doa sebagai penerang hati. Susah nak hafal, baca doa ini. Yang pertama kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selawat Nabi 7 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 7 kali. Dan bacalah doa ini. Mudah sahaja. Kita pernah dengar doa ini. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Baca 7 kali. Kemudian baca buku. Apa maknanya ni? Ya Rabb, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku. Lepaskanlah kekakuan dari lidahku. Supaya mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 7 kali baca. Study. Cuba try malam ini start. Alamak, tak dapat lagi. Tak dapat lagi, selawat Nabi lagi. 11 kali Rabbi syrahli sadri wa yassirli, tuan-tuan, anak-anak, dan baca semula buku itu. Tak dapat lagi, baca berulang kali Rabbi syrahli sadri wa yassirli sampai habis, baca buku. Maka insya-Allah ya. Insya-Allah waktu tidur, kalau anda tertidur, waktu tidur itu dia macam frame. Anda membaca macam ada study. Ini yang apa yang saya alami lah ya. Tertidur macam saya membaca, mengulang kaji. Dan bila bangun, astagfirullahaladzim, subhanallah. Rupanya tertidur. Tapi dalam keadaan tertidur tu macam kita study. Dan ingat pada waktu pagi. Dan kalau waktu periksa nanti, Cikgu Ijah ya, waktu periksa kadang-kadang kita lupa. Satu soalan, dua soalan kan kita lupa. Ya Allah, apa ni? Ya Allah, ya Tuanku. Malam tadi dah baca dah. Tapi lupa apa ni, ya Allah. Macam mana nak mengingatkan kembali apa yang kita baca malam tadi? Itulah dia. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah dia akan datang terbayang macam filem. Betul Cikgu, banyak insya-Allah. InsyaAllah. Sebenarnya ada banyak juga. soalan. Ada banyak soalan ke? Ada banyak soalan Cik Gamal yang keluar ni. Jadi masa kita pun agak terhad Cik Gamal ya. Jadi saya bacakan seronok sebenarnya dengar Cik Gamal beri pendapat dan sebagainya. Memang saya cukup seronok dengannya. Tapi kita jawab dulu Cik Gamal ya soalan dari Cikgu Tan Bina, GBK SMK Convent Terlisan. Dia bertanya, Cikgu Kamal, stres dia kata. Dia kata stres, ada yang beri manfaat, namun ada yang beri kesan yang negatif. Stres tahap mana yang perlu murid-murid alert dan juga bimbangkan? Itu pertanyaannya. Tahap mana lah ya? Okey. Sebenarnya kalau kita nak buat ujian secara klinikal, okey ya. Saya berkata ini, menerangkan kepada tuan-tuan ini tentang stres secara overall. Tapi kalau katakan Cikgu Tambina bertanya, tahap mana anak-anak kita, pelajar-pelajar kita ni alert. Okey ya. Okey, macam ni. Dalam mengukur keadaan stres ini secara klinikalnya, kita menggunakan yang sesuai ujian DAS. Depression, Anxiety, Stress Scale. DAS 21 itu dapat mengukur stres tahap mana. Normal, ringan,
teruk dan sangat teruk. Okey. Kalaulah kita jalankan ujian stres ini, perlu hadir bersama dengan satu lagi instrumen UGDT. Ujian gaya daya tindak ataupun coping skill. Kalaulah katakan pelajar-pelajar kita, katakan pelajar A, pelajar A tadi, kita ukur DAS 21 tadi, kita dapat tahap dia sangat teruk. Contoh ya, sangat teruk. ST sangat teruk. Saya terlupa berapa dia punya duration ataupun julat scoringnya itu ya. Tapi kalau menggambarkan sangat teruk contohnya, kita akan memberikan pelajar kita satu lagi instrumen UGDT, ujian gaya daya tindak. Dan kita lihat pula pelajar A tadi, walaupun dia sangat teruk, bagaimana dengan result UGDT-nya? Barangkali UGDT-nya berada dalam keadaan baik. Bermaksud, walaupun stresnya sangat teruk, tetapi pelajar ini boleh mengatasi ataupun absorb stresnya. Itu tak apa. Okey lagi. Kalaulah katakan dalam ujian klinikal kita buat tadi ini, instrumen tadi, menunjukkan sangat teruk. Tetapi dalam ujian UGDT ni, ujian gaya tindak ni menggambarkan sederhana ataupun lemah. Ini yang perlu kita alert. Ini yang perlu kita bantu. Bagaimana pelajar tadi coping skillnya. Kita cari kaedah bagaimana dia nak absorb dia punya gaya tindak untuk menangani stres tadi. Jadi persoalannya sekarang ini, kita secara roughly-nya, kita kena bertanya jugalah kepada pelajar kita ya. Walaupun kita buat instrumen tersebut, kemudian kita tengok pula gaya tindaknya bagaimana. Kalau gaya tindaknya tidak baik, teruk, okey. Dia baik, tidak baik, dan sederhana. Kalau baik tu tak apa, mana dia dah boleh dah sendiri-sendiri, maknanya kita boleh dah menyiasati secara umum. Tetapi kalau gaya tindaknya teruk dan juga sederhana, perlu ada intervensi khusus kepada mereka. Jadi kita kena pastilah ya, Cikgu Tan Bina ya. Jadi saya syorkanlah kepada rakan pelajar kita nak menghadapi peperiksaan ini, sila berhubung dengan kaunselor tuan-tuan lah ya, untuk kita tengok level stres kita di tahap mana. Betul. Kemudian jawab soalan-soalan UGDT tadi, bagaimana kita nak bertindak coping skill kita. Sama ada baik, sederhana ataupun teruk. Kalau katakan teruk, itu perlu dibantulah. Okey. Itu saja yang saya perlu ulang. Ya, pastinya GBK kita seluruh Malaysia pasti akan bantu anak-anak didik kita, insya-Allah. Satu lagi Cik Kamal ya. Daripada Cikgu juga, Gulban Nishido. Tuan Kamal, apakah caranya untuk menggalakkan murid yang sedang takut atau teragak-agak menduduki peperiksaan dalam masa kecemasan pandemik ini? Bagaimana ulang ni? Dia bertanya, apakah cara untuk menggalakkan murid yang sedang takut, ni dia nak menghadapi exam ni, dia takut atau teragak-agak untuk menduduki exam dalam masa kecemasan pandemik ni. So maksudnya dia nak tahu apa kita boleh bantu murid tu sedang takutan macam tu lah untuk hadapi exam. Okey, siapa nama cikgu? Cikgu apa? Cikgu Gulban Shido. Ini juga guru bimbing kaunseling. Pertama macam inilah ya, Cikgu Gulban ya. Kita sebenarnya dalam pandemik COVID-19 ini, kita tidak nafikan pelajar-pelajar nak menghadapi peperiksaan sekarang. Dia ada takut dan teragak-agak. Saya tak pasti ni, takut dan teragak-agak untuk datang ke Dewan Peperiksaan ke bagaimana. Kalaulah katakan ada pelajar yang takut, teragak-agak, risau, terkena COVID-19, nak masuk ke dalam Dewan Peperiksaan, rasanya lembaga peperiksaan sudah menggariskan beberapa bilik peperiksaan. Bilik peperiksaan. Ada bilik alternatif ada, bilik dewan ada, bilik khas ada. Jadi sila rujuk kepada pengawas peperiksaan ataupun di tempat sekolah kita tu. Kalau katakan murid-murid ini dia bimbang dan takut
untuk menghadiri peperiksaan sebab kawan-kawan pernah kena COVID-19, maka bila ditempatkan dalam dewan, dia orang takut nak terkena, takut emosi terganggu dan terjejas. Bermaksud ada tempatnya, biliknya untuk kes-kes semacam ini. Jadi saya pun pada Cikgu Gulben rujuk kepada unit peperiksaan. Kalau ada pelajar macam ni, pergilah ke dewan itu. Itu tak ada satu pengasingan tau dalam apa ni struktur lembaga peperiksaan ni. Kalau katakan dia risau, takut kena gejala-gejala COVID ni, ada tempat-tempat mereka nak pergi peperiksaan. Ada juga. Ada juga ya. Kes tu tempat pun ada. Ada dia ditempatkanlah bilik-biliknya di sekolah. Jadi tekankanlah kepada pelajar ni tadi dengan perkara-perkara yang positif. Hendak ambil, mesti nak ambil. Untuk yang kes-kes yang begini, takut dan teragak-agak ini, kalau dia datang takut, cikgu, takutlah cikgu. Takut kenapa? Takut COVID. Kawan saya dah pernah kena. Itu ya. Asingkan dia. Satu bilik yang saya katakan tadi. Cikgu, takut cikgu. Takut. Teragak-agak rasanya ni, tak yakin. Kenapa kau takut dan teragak-agak? Yalah cikgu, tak sedia lagi. Tak sedia lagi. Yelah, tak sedia lagi dah nak exam dah. Saya terlupa cikgu. Saya tension cikgu. Yang ini tak ada pilihan. Yang ini tidak ada pilihan. Cuma kita katakan berserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda boleh berjaya. Come on. Do the best. Buat yang terbaik. Takkan mengalah sekarang. Dah penat ke? Takkan mengalah sekarang. Ni. Pen ni. Cikgu hadiahkan pen ini. Buatlah yang terbaik. Cikgu doakan ya. Doalah ikut ikut agama masing-masing. Itu. InsyaAllah pasti akan berjaya Cik Kamal ya. InsyaAllah. Ada cara jalan. InsyaAllah ada jalan dia. Baiklah Cik Kamal. Masa kita pun agak suntuk sekarang ni ya. Kita ya ke? Ya Cik Kamal. Seronok kita berbual tentang kita berkongsi ilmu ya pada malam ni. Tapi itulah masa memang selalu cemburu dengan kita Cik Kamal ya. Jadi saya teruskan sajalah pada kesimpulan yang boleh Cik Kamal rumuskan berkaitan dengan topik perbincangan kita pada malam ni. Okey, rumusan yang saya nak berikanlah pada malam inilah Cikgu Ija dan juga penonton, pendengar, anak-anak yang akan menghadapi peperiksaan. Dengar baik-baik. Ya, dengar baik-baik. Sikit saja rumusan cikgu ni. Lepas ini tak tahu kita nak berjumpa ke tak lagi. Tak tahu umur kita panjang. InsyaAllah kita akan panjang umur. Dimurahkan rezeki dan beri kesihatan yang baik. Okey, dengar baik-baik. Calon-calon peperiksaan, adik-adik, kakak-kakak, bro semua. Jadilah calon SPM 2020 yang bukan kaling-kaling bro. Ya, jadilah calon SPM 2020 yang mencipta sejarah pada tahun ini. Sejarah kita cipta dah. Ya, tahun 2020 kita periksa 2021. Jadi jadilah calon yang bukan kaling-kaling bro. Cabaran COVID-19 ini menyukarkan diri kita ketika ini. Ini bermakna semua peluang kita sama. Semua peluang kita sama serata dunia COVID pandemik ini. Bermaksud peluang kita untuk berjaya bagi semua orang terbuka dan sama. Yang membezakan ialah kekuatan dalaman, inner strength yang saya katakan tadi. Konsisten menghadapi perit dan sakit. Ayo, 6 hari lagi kita perit dan sakit bro. 6 hari lagi kita perit dan sakit. Teruskan konsistensi inner strength anda. Sehingga tarikh akhir 20 Mac 2021. InsyaAllah kejayaan milik anda. Ingat, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman dalam surah Al-Insyirah ayat 5 hingga 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kerana sesungguhnya kesudahan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya kesulitan itu ada kemudahan. 2 kali Allah tekankan di sini. Justru walau sesulit mana pun sakit dan perit yang kita lalui, Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan urusan kita untuk berjaya insya-Allah. #perit dan sakit itu kejayaan bro. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Cik Kamal. Alhamdulillah sangat-sangat malam ni kita dapat berkongsi ilmu dengan Cik Kamal ya. Memang cukup bermakna sebenarnya anak-anak didik. Baiklah anak-anak didik, sebenarnya anak-anak didik adalah insan-insan yang hebat ya. Yang bersama-sama kita pada malam ni, insan-insan yang begitu excellent.
Jadi setiap yang bermula pasti ada akhirnya. Terima kasih kepada semua dengan ruang waktu yang diberikan. Moga ilmu yang kita kongsi pada malam ni diberkati olehnya, insya-Allah. Ingin disampaikan juga ya setinggi-tinggi penghargaan sekali lagi kepada panel kita yang dijemput khas pada malam ni, Cik Kamal bin Abdul Rahman. Panel yang cukup hebat. Saya salute dengan Cik Kamal ya. Dan juga pegawai-pegawai ICT dari PPD Hilir Perak yang bertugas di sebalik tabir sada pada malam ini, Cik Syahul Hamid, Puan Zurina, dan tak lupa juga kepada Puan Naimah DBK SM dari Sekolah Menengah Konvent sebagai penyelaras program pada malam ini. Jadi juga kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program pada malam ini. Jadi ada satu rangkap pantun yang akan mengakhiri slot kita pada malam ini. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua saya pohonkan. Untuk akhirnya, saya Cikgu Haliza binti Awi mengundur diri dengan ucapan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cikgu Ija. Cikgu Ija. Ya. Cikgu Ija. Ya, Boleh tak kita doa sama-sama? Doa sama-sama. Untuk akhirnya, Cik Kamal ya. Untuk akhirnya kita doa sama-sama. Jom kita doa sama-sama. Untuk kita doakan bakal-bakal student kita ini menghadapi peperiksaan 6 hari lagi ini. Mudah-mudahan mereka diberi kekuatan, dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita sama-sama mengaminkan doa ini. Mudah-mudahan kita mendapat kerahmatan dan keberkatan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antal azizul jalil. Sesungguhnya kami pada malam ini ingin merafakkan kesyukuran dan pujian terhadap-Mu atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Allahumma ya rafi'an darajat wa ya qadiyal hajat. Sesungguhnya Engkau maha mengetahui bahawa kami akan menduduki peperiksaan yang menentukan kejayaan dalam medan perjuangan kami ini. Kami menyedari bahawa segala usaha yang kami lakukan adalah di bawah kekuasaan dan iradat-Mu jua. Justru kami pohon padamu ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu. Kuatkanlah ingatan dan janganlah Engkau lupakannya. Lapangkanlah dada kami dan janganlah Engkau sempitkannya. Permudahkanlah segala urusan kami dan janganlah Engkau persulitkan. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Hanya padamu kami pohon. Kurniakanlah kejayaan kepada kami dengan ketinggian dan kecemerlangan. Jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang mendapat kemuliaan-Mu dunia dan akhirat. Panjangkanlah usia kami ya Allah dengan amalan taat kepada-Mu dan suka berbakti kepada agama-Mu serta berjasa kepada bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terangilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu ya Allah. Sebagaimana Engkau menerangi bumi dengan matahari-Mu selama-lamanya. Ya Allah, ya Hakim, ya Halim, kami pertaruhkan kepada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Maka kembalikanlah semula kepada kami jika kami memerlukannya dan janganlah Engkau buat kami melupainya. Ya Ghafar, ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami dan seluruh umat Islam. Lengkapkanlah budi pekerti kami, sempurnakanlah usaha kami, puaskanlah hati kami terhadap rezeki pemberian-Mu dan janganlah biarkan hati kami terpedaya oleh apa yang Engkau hindarkan daripada kami. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan apa yang kami nyatakan. Semoga Engkau terima keuzuran kami. Engkau mengetahui hajat kami, ya Allah. Semoga Engkau kabulkan permohonan kami. Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami. Justru kami memohon keampunan-Mu, ya Ghafar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. وقنا عذاب النار
wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi pada Cik Kamal ya. Dan juga sebelum saya terlupa, di bawah skrin masing-masing, FB masing-masing ya, ada dipaparkan satu link SPL KPM di mana cikgu bolehlah melayari link tu dan kita dianggap sebagai telah menjalani ladap pada malam ini. Jadi terima kasih sekali lagi Cik Kamal dan saya mengharapkan hanya yang terbaik untuk anak-anak didik kita, anak-anak SPM kita, insya-Allah hanya yang terbaik untuk anda semua. Jadi untuk itu saya insya-Allah ya, saya Cikgu Haliza binti Awi, moderator pada malam ini, ingin mengakhiri slot pada malam ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi segmen seterusnya insya-Allah.